warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, in uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Aku hanyalah bertujuan untuk memperbaiki sedaya upayaku, dan tiadalah aku akan berolehi taufik untuk menjayakannya, melainkan dengan pertolongan Allah. Kepada Allah jualah aku berserah diri, dan kepadanya aku kembali. Surah Hud ayat yang ke-88. Yang dihormati Al-Fadilah Cikgu Normala selaku ahli jawatan kuasa Dewan Muslimat PAS Malaysia, sahabat saya yang berhormat Datuk Awang Salahuddin, ahli jawatan kuasa PAS Pusat, merangkap ahli Parlimen Pendang, Al-Fadil Dr. Mazri Yahya selaku calon Perikatan Nasional untuk DUN Simpang Jeram, Al-Fadil Saudara Bazli selaku pimpinan PAS Negeri Sembilan, tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa, khususnya para pengundi dan juga pihak keselamatan, semoga diberikan rahmat kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita telah menunaikan salat Isyak. Kita menunaikan sembahyang Isyak itu ialah kita menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita menjalankan kerja kita ialah hablu minan nas, iaitu menjalankan hubungan kita dengan manusia. Tak boleh kita hidup atas dunia ini kita hanya menjalankan hubungan kita dengan Allah. Sebaliknya, kita tidak menjalankan hubungan kita dengan manusia. Oleh itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda diutuskan selama 23 tahun sebagai seorang Rasul. Ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kamu akan agama kamu, dan telah kusempurnakan nikmatku atas kamu, dan telah kuredha Islam itu menjadi agama kamu. Bila turun ayat ini,
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menangis. Orang tanya dia, kenapa engkau menangis? Ayat ini turun menandakan orang yang kita kasih akan meninggalkan kita. Yakni baginda akan wafat. Ajaran yang Nabi bawa, itulah dia. Hubungan kita dengan Allah pun kena baik. Hubungan kita dengan manusia pun kena baik. Tak cukup kalau hubungan kita dengan Allah Ta'ala baik, tetapi hubungan kita dengan manusia tidak baik. Ada seorang perempuan yang Nabi diberitahu tentang watak si perempuan ini tadi. Siangnya dia berpuasa sunat, tak tinggal. Malam dia tahajud. Tetapi malangnya mulutnya tu becok, dia menyakit hati jiran. Nabi kata perempuan ini wahia finnar, perempuan ini masuk neraka. Kalau kita tengok logiknya, baik kan? Tapi oleh kerana dia tak jaga hubungan dengan manusia, walaupun hubungan dengan Allah Ta'ala itu baik, maka dia tidak diterima amal dia tadi. Dia masuk neraka. Sama juga kalau orang tu, ada juga manusia kan, ringan tulang, rajin tolong jiran, rajin tolong anak yatim, semayang tak, masuk neraka juga. Jangan harap begitu hubungan dengan manusia baik, hubungan dengan Tuhan tak baik, tak boleh. Dia mesti, dua-dua ni mesti imbang. Maka sebab itu tuan-tuan yang saya hormati sekalian, kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan itu hanyalah untuk nak menceritakan berkenaan dengan hal yang berhubung kait dengan soal semayang, puasa, zakat, haji, nikah, kahwin, talak, cerai, berai, wakaf, hancur, kubur, lebu. Kalau setakat itu saja, baginda tak perlu untuk 23 tahun menjadi seorang Rasul. 5 tahun atau 3 tahun cukup kompleks untuk nak mengajar kita bab macam tu. Tetapi baginda diutuskan selama 23 tahun. Sebab nak menceritakan kepada kita daripada benda kecil masuk ke tandas, baginda ajar. Mana ada agama cerita detail macam tu. Masuk kaki kiri, tandas. Ikut kita lah nak lompatkan, terajang ke pintu. Tak. Nabi ajar. Nak keluar, Nabi ajar kaki kanan. Apa artinya? Yang kecil macam tu pun Nabi ajar. Dah tentulah perkara-perkara yang besar sampai kepada soal pemerintahan. Nabi membicarakan bab itu. Apabila Nabi melengkapkan selama 10 tahun di Madinah, Nabi menjadi seorang statesman, menjadi seorang negarawan. Bukan saja Nabi ini merupakan orang yang menyampaikan wahyu yang Allah Ta'ala sampaikan kepadanya untuk disampaikan pada manusia. Malahan juga Nabi merupakan seorang negarawan. Sehingga terbentuknya Sahifah Madinah selama 47 pasal. 24-nya membicarakan hubungan dengan orang bukan Islam. 23 pasal membicarakan hubungan dengan orang Islam. Artinya, tuan-tuan dan puan-puan semua, inilah makna ajaran yang baginda ajar kepada kita. Dia memberi petunjuk kepada kita
supaya kita ini merupakan orang yang mengambil berat berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan soal kepimpinan ataupun soal nak memilih ketua itu sendiri. Kerana inilah yang diajar. Maka sebab itu Perikatan Nasional memilih Dr. Mazri Yahya sebagai calon Perikatan Nasional untuk di DUN Simpang Jeram ini. Di mana disebut saudara Bazli tadi, kalau nak fikir berkenaan dengan allowance tak padan jadi wakil rakyat ni. Wakil rakyat pula pembangkang. Tuan-tuan nak berasa nak kenal Rabu, Khamis, Jumaat, jadi wakil rakyat. Kalau kita rasakan itu matlamat dia, memang kita tidak akan dapat kepuasan di sisi sudut itu. Tetapi dia apabila pimpinan putus kan, dia tanya, adakah ini boleh saya buat pilihan? Kita telah putuskan Datuk Taki boleh menghubungi dia. Datuk Taki kata ini arahan. Dia pun sami'na wa ata'na. Untuk nak menerima taklif, tanggungjawab ini. Kerana kita sedar menjadi wakil rakyat, menjadi pemimpin ini satu taklifun. Satu perkara yang membebankan. Bukannya tashrifun, bukannya yang mulia. Karena kita tahu bagaimana Nabi SAW bagi tahu kepada Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar ni seorang yang warak, zuhud. Tapi Nabi ni kenal sahabat. Nabi di antara kehebatan, sebab tu kita dalam rukun usrah kita, ana akhukum fil Islam, saya saudara kamu dalam Islam. Idris Haji Ahmad. Bukan saya kenal Idris. Kita tahu apa kelemahan Ustaz Idris. Apa dia punya kekuatan dia. Apa dia punya yang dia suka. Apa yang dia tak suka. Bagaimana pula latar belakang dia, keluarga dia, anak dia, isteri dia. Itu maksud dia. Walaupun kita taklah macam Nabi itu hebat, tetapi kita kena tahu. Di kalangan anggota-anggota, apabila kita salah satu daripada rukun usrah kita ialah nama dia ta'aruf. Lepas ta'aruf tu akan adanya ta'awun. Kemudian ada takaful, ta'awun. Itu ialah merupakan perkara yang mana khizyun wan nadamah fi yaumil qiyamah. Orang ini akan hina dan menyesal pada hari akhirat nanti. Sebab tu kita sedar. Dan soal kepimpinan ini, dia ada tanggungjawab dia. Kewajipan dia. Bukan kerana kita nak sangat sampai kita nak memberonta-ronta, nak lobby sebagainya. Itu bukan diajar
dalam parti kita. Maka tuan-tuan, saya yakin dan percaya Dr. Mazri, dia terima amanah ini ialah sebagai rasa tanggungjawab. Bukan dia yang lobby, bukan dia yang kendak, tapi ialah itu adalah merupakan pandangan daripada pimpinan untuk beliau ini mewakili rakyat yang berada di simpang jeram ini. Maka dia sanggup menerima. Maka kita yakin beliau mampu untuk nak melaksanakan tanggungjawab ini sekiranya penduduk di sini memberikan sokongan dan dokongan kepada dia. Tuan-tuan, simpang jeram ni penting sangat. Terutama tuan-tuan tengok pemimpin PAN atau PAN. Amanah. Saya kadang-kadang tak sebut amanah, PAN mudah sebut. Cukup tension ni menghadapi ni. Kalau yang ni kalah, tak ada benih dah. Di Johor ni, bukan setakat tak ada benih, uri pun tak ada dah. Sebab tu kita tengok dia punya presiden dia semalam buat pendedahan yang besar. Kita tengok pendedahan apa? Lah, rupa-rupanya nak bagi tahu, dia kata dia tolong bagi tahu PAS ni keluar daripada Pakatan Rakyat bukan kerana hudud, tapi kerana sebab PAS nak berbaik dengan UMNO. Tak terasa hati ke kawan UMNO sebentar dengan dia? Menunjukkan sifat benci, marah kepada UMNO masih ada lagi. Ya, kita bagi tahu, bukan menjadi rahsia umum. Sebab apa? Kita dahulu kita menghulurkan persahabatan kita dengan UMNO, dan kita mengadakan beberapa perkara ta'awun, hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan ummah, kepentingan bangsa, kepentingan agama. Kita bersedia. Tetapi kena ingat, mereka keluar daripada PAS sebab kalah di dalam pemilihan tahun 2015. Dan mereka tak nak bersama dengan PAS kerana pada mereka PAS telah berbaik-baik dengan UMNO. Nak cuba suar tangan, nak jeling-jeling dengan UMNO. Sampai kepada peringkat itu kemarahan mereka kepada UMNO. Tiba-tiba sekarang, takkan pula kawan-kawan UMNO kok belah simpang jeram nak boleh terima calon daripada Pakatan Harapan PAN ini. Takkan orang UMNO boleh terima? Kita berbaik dengan UMNO, terutama selepas daripada PRU ke-14. Ketika keputusan ketika itu, tuan-tuan bayangkan bilangan orang Islam Melayu Bumiputera 65%. Tiba-tiba politik kita dikontrol oleh penduduk yang 35%. Waktu itu tonggaknya ialah daripada DAP. Maka akhirnya kita mengadakan mufakat nasional sebagainya. Tidak lain dan tidak bukan ini benda yang kita buat. Ini yang kita lakukan. Yang kita lakukan kepada masyarakat untuk nak bagi tahu kita adalah juara untuk nak pastikan perpaduan ummah ini berlaku. Tuan-tuan, hal seperti begini
Yang kita buat kalau nak fikir nak marah kepada UMNO, UMNO apa benda tak buat. Suami Cikgu Mala yang bertanding cikgu isteri dia, pilihan kecil, yang kena ambil tindakan, suami dia tukar jauh mana Kau nak fikir dendam. Saya jadi wakil rakyat zaman BN dulu, tahun 2013 hingga 2018. Sekupang tak dapat. Bukan dekat sekupang, duit Jepun tak pokok pisang pun UMNO tak bagi. Peruntukan. Kau nak fikir marah? Kita tak. Tutup buku lama, buka buku baru. Macam suami isteri lah, kalau hidup bercerai, dia takkan rojok balik. Kau duk ingat cerita kisah lama. Buka buku lama, buka buku baru, tinggal buku lama, baru boleh berlaku rojok. Kau duk ingat, duk cerita, duk bergaduh, bertengkar, sepak terajang, sampai bila pun kita tak rojok. Ni sikap PAS. Yang mengepalai dalam hal siapa dia? Tok Guru Hadi. Tok Guru Hadi apa yang mimpin UMNO tak buat kat dia? Apa orang tak kata kat dia? Kalau setakat mereka kata sikit-sikit, Tok Guru Hadi senyum tu. Dia tak ambil pot pun, tak heran pun. Apa yang dia tak buat kat dia? Tak kata kat dia? Bawa ajaran sesat, mengajar ajaran sesat, macam-macam. Tapi ada dia hilang, dia punya kehebatan dia tak hilang. Ini tambah duk tuduh Tok Guru Hadi bohong-bohong. Kalau orang jumpa dekat airport, jumpa dengan puak-puak tu, para mugara ada anak pun nak suruh tahnik mulut, dia tak suruh mereka. Dia tak suruh mereka yang hampa kata Tok Guru Hadi bohong tu. Dia suruh Tok Guru Hadi. Walaupun Tok Guru Hadi ni bukan maksum, dia manusia biasa. Tapi kalau nak kata pun, ukurlah diri kita dulu. Sebab itu tuan-tuan yang saya kasih sekalian, maka sebab itu dalam hal seperti begini, pilihan raya pada kali ini amat menarik. Saya tadi berjumpa dengan, dalam beberapa lawatan tadi, berjumpa dengan pimpinan UMNO. Masya Allah, dia juga menceritakan senario yang berlaku. Antara masalah yang dihadapi pada PH ni, dia kata daripada 8,000 hak mengundi BN baru ni, sekurang-kurangnya mereka nak 4,000 daripada pengundi UMNO untuk undi Pakatan Harapan. Logik akalnya kata tak boleh. Berlakunya pemberontakan di peringkat bawah, tak boleh terima. Kami tak boleh terima, dia kata. UMNO nak jadi khadam kepada DAP. Walaupun hak bertanding ni Pakatan, bertanding ni calon PAN. Orang tahu calon PAN ni siapa dia. Orang tahu PAN ni siapa dia, parti apa. Tapi parti yang hidup mereka ialah bergantung harap dengan DAP. Bukan ahli-ahli UMNO tak tahu. Sebab tu agak sukar. Dia cerita juga bagaimana berlaku pilihan raya di peringkat baru ni. Dia kata peringkat parlimen, budak-budak muda, anak-anak dia pun kata, anak dia sendiri, dia kata 2 orang, anak dia sendiri pun tak pangkah UMNO. Waktu tu BN lagi waktu tu. Pasal apa? Geng-geng muda, anak-anak kampung tu habisnya pakat pergi Perikatan Nasional. Jadi insya-Allah lah tuan-tuan yang saya kasih sekalian, lah hal seperti begini, saya yakin dan percaya, walaupun dia buat macam-macam,
Mereka ni masih berpolitik cara lama. Politik zaman Tok Nadung, zaman orang panggil zaman purba. Mari duk ugut orang. Hang silap orang lah. Duk ugut budak-budak. Damai medsos pula. Siapa kritik nanti nak panggil polis tu. Hak takak tu menteri. Macam budak-budak bergaduh lu kan. Duk tunggu sat nak beritahu kat ayah aku. Ingat tak kita bergaduh kecil lah. Apa punya tarah menteri. Patutlah teruk sangat negara kita. Kan? Hak berlaku pula baru ni di TV Hijrah. Pasal kes keluar muka saya ya. Nak kena warning tu pun lagi teruk. Kalau ia pun tak salah keluar gambar saya, potong cerita kisah berkenaan dengan kita buat pertandingan itu artis-artis yang mereka nak berhijrah, yang menyanyi lagu-lagu ketuhanan, nak mengubah hidup mereka. Program tu, dan saya kata teruskan, bukan program itu program atas, bukan nama atas nama Deri Haji Ahmad. Nama dia adalah atas nama Menteri Agama Haiwal, Jabatan Perdana Menteri. Pasal apa yang sampai marah betul tu? Nampak berat dah tu. Kalau itu punya keadaan dia manusia ni pun dia ada tahap juga tuan. Allah Ta'ala sebut macam kita lah. Wa minkum mayutawaffa wa minkum mayuraddu ila arzalil umur likai la ya'lama min ba'di ilmi syai'a. Ni saya gitu Dr. Mazri syarah lah bab ni. Manusia ni ada di kalangan kita ni mati awal. Ada di kalangan kita ni umur lanjut. Lanjut sampai dia nyanyuk. Dia tak tahu dah apa yang berlaku. Jadi saya ingat nak kata nyanyuk pun pasal Pakatan Harapan ni baru lah. Kan? Tiba-tiba takkan nyanyuk awal sangat. Kok silap lebih makan ubat kot ni Dr. Mazri. Bodoh kot ni. Kalau bodoh pun cari jalan pun tak kenal ya. Orang makan Panadol 2 dia makan 8 biji. Yang tu tak bertemu steering lah. Kan? Yang begitu. Kan? Dia bertindak seolah saya tengok pelik tu. Saya tengok dia ni keadaan pelik. Pimpinan kenyataan mereka pelik. Mereka berpolitik macam zaman TV hitam putih. Mereka tak tahu mereka duduk di milenium baru. Maklumat semua di ujung jari. Tiba-tiba mereka berpolitik macam zaman Allah. Saya tak boleh bayangkan. Tak boleh bayangkan. Berpolitik. Saya pernah jadi menteri. Kita tak pernah guna program-program kerajaan ni untuk nak kempen politik kepartian. Kita menjadi menteri, kita tahu kita pakai baju kita adalah baju kerajaan. Kita berceramah dekat pentas politik lain. Saya masih ingat lagi waktu tu parlimen dah bubar. Dah bubar parlimen, tapi masih lagi caretaker government lah. Kerajaan masih lagi sebagai menteri, kita sebagai masih menteri, tapi tak boleh buat dasar-dasar baru. Ada satu program, nama dia program sukan yang dirancang lama dah. Antara Jabatan Agama Islam Seluruh Malaysia buat di Bangi. Bila buat di situ, memang saya perancangannya, saya orang-orang kena rasmi. Jadi saya kata, tu saya buat kempen dengan kempen dekat Bagan Serai. Dia kata, tak boleh lah Datuk. Saya kata malas datang, kata sibuk. Datang Datuk, tak apalah ni amat. Tuan-tuan, sepatah pun saya tak cakap buat pilihan raya. Sepatah tak cakap pilihan, seolah-olah bukan macam pilihan raya. Cakap buat sukan, cakap buat berkenaan dengan ukhuwah, cakap berkenaan pejabat ni sebagai rumah kedua kita. Pejabat kita ni kita anggap apa, kita perlukan kaki tangan kita yang sihat walafiat. Tak ada sentuh langsung. Walaupun waktu tu parlimen dah bubar, saya sibuk nak berkempen ketika itu. Pasal apa? Kita tahu ini bukan medan kita. Lepas habis tu orang buka jumpa, apa ustaz tak kempen sikit? Saya kata, orang cerdik dia beri satu misal faham 1000 masalah. Tuan-tuan semua cerdik semua dah, tak perlu bagi tahu pun tuan-tuan tahu siapa saya. Orang bodoh beri 1000 misal, satu masalah pun tak faham. Jadi kerana tuan-tuan orang cerdik semua, saya tak perlu.
Bila kita tak cakap politik tu sebenarnya satu kempen. Tak cakap satu kempen, oh nilai. Inikah Menteri PAS? Tak guna platform. Itu satu kempen. Satu kempen pada kita. Kita tak cakap. Orang mereka tak cakap. Lepas tu saya dapat macam-macam. Kami mendoakan Datuk menang pilihan raya kan, nanti balik jadi menteri balik. Tak ideal menteri kan. Tak makbul tu. Tak kisah kita. Lepas tu pun kata apa? Dia kata menang. Haknya doa tu bukan. Kita pun tak kenal kan budak daripada GAT pun semua. Daripada mereka-mereka yang cukup sampah. Apa kat doa kita? Kita pun tak nak cakap politik dengan mereka. Ini sebab itu tuan-tuan, kita tak ada lah duk gunakan macam PMX duduk cakap. Kadang-kadang orang naik macam PRN baru ni. Sampai seolah-olah pusat pentadbiran kerajaan ni berpindah ke Kuala Nerang daripada Putrajaya. Turun naik, balik menteri, naik menteri nu. Datang menteri ni, balik menteri nu. Seolah-olah pilihan raya baru ni walaupun ada 6 negeri, senaknya pilihan raya satu negeri Kedah ya. Maujuduhu kal adam. Hak lain ada tu macam tak ada. Sebab tu tuan-tuan saya kasih kalian, akhirnya saya dah setempat lagi nak pergi. Dan insyaAllah tuan-tuan yang saya hormati sekalian, saya harapkan tuan-tuan semua akan dapat buat pilihan yang baik, pilihan yang tepat, iaitu Dr. Mazri kita, yang tuan-tuan akan menjadikan dia. Dan tugas kita pula ajak anak-anak kita balik, wajib keluar mengundi, wajib balik, wajib keluar mengundi. Dan insyaAllah ianya akan memberikan kebaikan kepada tuan-tuan semua di dalam daerah ini. Dan juga yang lebih penting ialah sebagai satu isyarat kepada kerajaan, perpaduan antara Zahid dengan Anwar. Bukan perpaduan hari ni, perpaduan Zahid dengan Anwar. I have you, you have me. Dua-dua tu sering untuk guna sama sendiri, bukannya untuk rakyat sebagainya. Maka kita hantar signal yang jelas dalam PRN, dalam pilihan raya kecil di Simpang Jeram dan juga di Pulai nanti pun sama juga. InsyaAllah ianya merupakan satu kemenangan untuk rakyat. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, takbir, takbir. Perikatan, perikatan, perikatan. Terima kasih.